Terima kasih Tuhan kami dapat beribadah bersama di pagi hari ini. 感谢主，今天早晨我们可以一起在这里聚集来敬拜你。 Kami bersyukur juga untuk kesempatan kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. 我们也非常的感谢你，因为你赐给我们有时间来思考你的话语， Kiranya firman-Mu menjadi terang buat hidup dan jalan hidup kami. 让你的道成为我们脚前的灯，路上的光。 Agar dalam hidup ini kami selalu berkenan di hadapan Tuhan dan mempermuliakan-Mu. 让我们的生活可以讨神你的喜悦，而且荣耀你的名。 Sertai kedua hamba-Mu dalam keterbatasan Tuhan yang memakai menjadi alat di tangan Tuhan. 求主你两位卑微的仆人同在，使用我们成为你的器皿。 Agar firman-Mu yang berkuasa itu sungguh-sungguh menjadi berkat buat setiap kami yang hadir dalam ibadah hari ini. 让你有能力的这个话语呢，成为我们每个人的祝福。 Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. 求主你讲，我们已经准备好，心要听。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 奉主耶稣基督的名祈求祷告，阿门。 Amin. Shalom saudara sekalian. 各位弟兄姐妹们平安。 Selamat Paskah bagi setiap kita. 那复活节快乐！ Dan di momen pertukaran mimbar hari ini, saya juga menyampaikan salam dari Penatua Majelis GKI Kuta Bali bagi seluruh jemaat GKI Center. 那在今天的这一个讲台交换中呢，我就代表这个巴黎这个基督教会向各位弟兄姐妹们问安。 Dan juga pengundang jikalau saudara berkunjung atau liburan ke Bali dapat beribadah ya di GKI Kuta saudara di Bali di wilayah Legian. 也欢迎各位弟兄姐妹，如果到巴厘岛去游玩呢，可以来到我们的教会来，与我们一起来崇拜。 Ya, saudara, tema kita hari ini adalah pengharapan kebangkitan tubuh. 那今天我们的讲题呢是肉体复活的盼望。 Kita akan lihat bagian firman Tuhan 1 Korintus pasal 15. 我们来翻开哥林多前书第15章。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia ayat 20, kemudian 35 sampai 38, kemudian 42 sampai 54 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 那一部分用印尼文读，一部分用中文读。 Demikian firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 20. Namun yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau tidak mati dahulu. Yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi bijinya saja, umpamanya biji gandum atau biji lain. Namun Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Ayat 42. 42节，死人复活也是这样，所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；所种的是血气的身体，复活的是圣灵灵性的身体。若有血气的身体，也必有灵性的身体。经上也是这样记着说。 首先的人亚当成了有灵的活人，末后的亚当成了叫人活的灵。但属灵的不在先，属血气的在先，以后才有属灵的。头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天。那属土的怎样，凡属土的也就怎样；属天的怎样，凡属天的也就怎样。 我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。弟兄们，我告诉你们说，血肉之体不能承受神的国，必朽坏的不能承受不朽坏的。我如今把一件奥秘告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变。就在一霎间，眨眼之间，就号筒
次吹响的时候，因号筒要响，使人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的，总要变成不朽坏的；这必死的，总要变成不死的；这必朽坏的，既变成不朽坏的；这必死的，既变成不死的。那时经上所记，使的必得胜吞灭的话就应验了。 Ya, saudara, Dietrich Bonhoeffer adalah seorang pendeta Lutheran yang berasal dari Jerman. 各位弟兄姐妹们，这个特里斯彭霍菲尔，他是一个路德会的牧师，他是在德国的一个路德会的牧师。Dia meninggal di usia ke-39 karena dia digantung oleh Nazi karena dia melawan pemerintahan Adolf Hitler, saudara. 他去世时年39岁，因为他背叛了这个希特勒，就被这个纳粹呢把他绞死。 Yang menarik, satu hari sebelum dia meninggal, yaitu tanggal hari Minggu, saudara, tanggal 8 April 1945. 那这个吸引人的就是他死的前一天，就是礼拜天，就是1945年4月8号。 Salah satu rekan di tahanannya bernama S. Payne Best, dia menyaksikan apa yang terjadi dalam kehidupan Bonhoeffer. 那他这个囚犯中呢，有一个人呢，名叫这个佩斯特的。 Di hari Minggu itu, Bonhoeffer seperti biasa, dia memimpin satu ibadah. 那彭诺菲尔呢，他就像以往一样呢，当天呢，他就带领了一个聚会。 Tetapi baru saja ibadah itu selesai diadakan, tiba-tiba ada seorang prajurit masuk ke dalam ruangan ibadah itu, saudara. 那聚会结束之后呢，突然有一兵丁来到他们当中。 Dan kemudian prajurit itu berkata kepada Bonhoeffer, tahanan Bonhoeffer, bersiaplah untuk ikut dengan kami. 那兵丁呢对这个彭诺菲尔说呢，彭诺菲尔囚犯，你准备来跟我们走吧。 Saudara, kata-kata ikutlah dengan kami ini adalah satu frase kalimat yang sangat dikenal oleh para tahanan. 那跟我们走呢这一词呢，对所有的囚犯来说呢，都很了解的了。 Karena itu artinya mereka akan dibawa ke tiang gantungan. 这就意味着呢，这个囚犯呢将被带到这个绞刑架。 Dan Bonhoeffer menyadari itu dan sebelum dia meninggalkan ruangan tempat ibadah itu kemudian dia berkata kepada temannya Payne Best ini, saudara. 那彭诺菲尔牧师他还没离开那个囚禁的所在的时候呢，他对所有的囚犯说了一句话。 Dia berkata, inilah akhirnya. Namun bagiku ini adalah awal kehidupan. 那他说，这就是我的结束。 但是对我来说呢，是一个新的生活的开始。 Saudara, perkataan Bonhoeffer ini adalah keyakinan imannya, tetapi sekaligus seharusnya menjadi keyakinan iman setiap kita orang percaya. 那一句话呢，是这个彭诺菲尔牧师的这个信念。我也希望呢，他的信念成为我们每一个基督徒的信念。 Bahwa di akhir kehidupan kita di dunia ada satu awal yang baru, kehidupan yang baru. 那在我们的世界上的生活的结束的时候呢，其实呢就有一个新生命的开始。 Saudara, kita memiliki satu pengharapan eskatologis. 那各位弟兄姐妹们呢，我们有一个盼望。 Ada di dalam sebuah akhir ada permulaan yang baru, termasuk tubuh kita sekalipun ada. Tubuh yang baru yang akan disediakan. 末世论的盼望呢，就是说，当我们死去之后呢，将会有新的生命的开始，新的身体的开始。 Tuhan akan menyediakan kita adalah sebuah tubuh yang tidak akan binasa. 那神呢，为我们预备了就是不朽坏的这个身体。 Dan bukankah ini menjadi pengakuan iman kita yang kita ucapkan setiap minggunya, saudara? 这不就是我们每个星期呢所宣读的，在这个使徒信经里面说的这句话吗？ Entah kita menyadari atau tidak,
karena kita mungkin terbiasa, tetapi setiap pengakuan iman rasuli kita katakan, kita berkata, aku percaya kebangkitan tubuh. 我不晓得是否各位弟兄姐妹有没有意识到，每次我们在宣告这个使徒信经的时候呢，我们就说着了“我信身体复活”这一句。 Saudara, dalam 1 Korintus pasal 15, Rasul Paulus sebenarnya menggunakan istilah kebangkitan orang mati. 那在这一个Kebangkitan orang mati. 那itu di mana？ Ada ayat 13, ayat 21, dan ayat 42, saudara. 在这个哥林多前书的第13章第15章第13节、21节、第42节，那边说到呢死人的复活一词。 Sementara dalam pengakuan iman rasuli dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, sebetulnya diterjemahkan dengan kebangkitan daging. 那这个使徒信经呢，在这个原文就是希腊文呢，翻译的是这个他们相信是肉体的复活。 Namun sebenarnya dalam pemahaman tentang istilah daging atau sark itu dalam bahasa Yunani, sebetulnya memiliki konotasi yang negatif di Alkitab. 那在这个希腊文的原文的这个翻译呢，肉体的复活呢，其实意味着了有负面的，就是说有罪。 Karena selalu daging itu seringkali dikonotasikan dengan keduniawian yang penuh dengan dosa, saudara. 那这个肉体呢，就意味着呢是这一个关于世俗的，而且有罪的。 Itulah mengapa kata tubuh dalam kebangkitan tubuh itu menjadi satu kalimat yang lebih tepat untuk kita ucapkan dalam pengakuan iman rasuli ini. 因此呢，用这个身体复活呢，对这个我们来说是比较适合的。 Lebih-lebih mulai dari ayat 35 sampai ayat ke-58, saudara, kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus berbicara banyak tentang tubuh, tentang soma sebenarnya. 那尤其是在这个第35到58节里面呢，那边的使徒保罗强调了有关这个身体。 Maka dalam perspektif akhir yang menjadi awal yang baru, maka kebangkitan tubuh itu menjadi sebuah awal yang baru dari berakhirnya tubuh kita sebagai manusia yang kita kenal dengan kematian. 因此呢，身体复活就意味着呢，就是当我们在世上的这个身体已经死掉，就是灭亡之后呢，我们再有新的这个开始，就是新的生命。 Maka dalam pemakaman seringkali kita pernah mendengar pendeta akan berkata, dari debu akan kembali kepada debu, dan roh orang percaya akan kembali kepada sang penciptanya. 那因此，经常呢，我们在这个葬礼的时候呢，我们就听到牧师说呢，尘土的归回地，那么灵呢，人归回这个赐灵的这个神。 Artinya dalam dunia ini tubuh manusia itu pada akhirnya akan binasa dalam dunia dan kemudian roh akan kembali kepada Tuhan. 那这就意味着呢，我们的身体呢，在这个世上呢，就会朽坏，而且我们要归回这个创造者。 Tapi meskipun tubuh ini binasa dalam dunia ini, maka kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. 虽然我们的这个身体这个尸体会毁坏，但是不意味着呢，我们的这个生命就结束了。 Karena Tuhan menjanjikan bahwa tubuh kita kemudian akan diubahkan menjadi tubuh yang baru. 因为神已经告诉我们呢，我们的身体呢将会改变成一个新的这个身体。 Kita akan memiliki tubuh kebangkitan atau disebut juga dengan tubuh kemuliaan. 那我们将得着这个复活的身体，也就是说荣耀的身体。 Dan Rasul Paulus menegaskan dalam 1 Korintus 15 ayat ke-20, bagaimana kebangkitan Kristus itu menjadi yang sulung bagi kebangkitan orang-orang yang telah meninggal. 而且这个使徒保罗呢，在这个哥林多前书第15章第20节已经强调，他说：“但基督已经从死里复活，成为睡了之人出熟的果子。” Maka di sini kita bisa melihat bahwa ada jaminan yang diberikan bahwa kita pun yang akan meninggal ini akan dibangkitkan secara tubuh sebagaimana sudah dilakukan oleh Kristus terlebih dahulu. 那么这里就给了我们一个保证，
就是说，当我们死去之后呢，我们将得着一个复活的身体，就是好像主耶稣已经为我们复活了一样。Saudara, makanya ketika kita menyadari bahwa kebangkitan tubuh itu adalah satu doktrin yang penting di dalam iman Kristen, maka kita perlu memiliki respon atas jaminan kebangkitan tubuh itu. 当我们意识到呢，就是这个复活呢，就是神给我们的一个保证。所以说嘛，对这个复活来说，我们必须有采取2种的一个反应。Maka respon pertama yang harus ada dalam kehidupan setiap kita adalah hargai tubuh kita dan pergunakan sebagai hal yang berdampak rohani. 那第一个反应呢，就是我们要尊重我们的身体，并使用它为具有灵性影响力的身体。Saudara, hakikat manusia itu terdiri dari 2, yaitu naturnya sifatnya rohani dan jasmani. 那人的这个本质呢有2个，第一就是灵性的本质，就是灵魂；第二的就是肉体的本质，也就是我们的身体。 Tapi masalahnya adalah banyak orang ketika mereka menjalani kehidupan keagamannya itu lebih menekankan kepada hal-hal yang sifatnya abstrak atau yang rohani saja, saudara. 但是在很多人的这个宗教生活当中呢，他们更强调呢，这个希望的，就是有关这个灵性方面而已。 Sementara hal-hal yang sifatnya lahiriah, jasmani itu seringkali diabaikan. 而且他们这个有关这个身体，就是说人的这个生活的这个身体呢，他们就忽略了。 Apalagi pengajaran-pengajaran agama, saudara, yang mengajarkan untuk kita berdoa, untuk kita belajar doktrin, bersemedi misalnya. Semuanya itu terkesan abstrak, rohani gitu ya, saudara. 那尤其是在宗教的这个教义方面呢，他就教导我们如何去祈祷，怎么样去学习教义、默想等等，强调的都是抽象的。 Sehingga aspek-aspek yang sifatnya lahiriah itu seringkali agak menjadi sekunder atau sering diabaikan dalam pengajaran-pengajaran yang ada. 因此呢，这个外在的就是身体的这个教义呢，就成为呢好像次要的，而且没有那么重要了。 Lebih-lebih pada masa itu, saudara, ketika zaman Rasul Paulus, maka yang berkembang adalah satu pengajaran Gnostik Yunani. 那在这个使徒保罗活着的那个时代呢，有一种这个教义，就是希腊的诺斯底教义。 Orang-orang dengan pemahaman Gnostik ini mereka tidak menghargai tubuh. 他们呢没有尊重他们的身体， Dan mereka hanya mengagungkan roh atau akal, saudara. 而且他们只尊重就是说这个灵魂，而且他们的这个思想。 Bahkan mengutip perkataan dari Plato, mereka bisa berkata bahwa manusia itu hakikatnya adalah roh yang terpenjara oleh tubuh. 甚至他们引用了这个柏拉图的思想，说人本质上是被囚禁在肉体中的灵魂。 Jadi mereka selalu berpikir tubuh itu tidak penting. 因此呢，他们经常都不认为呢这个身体重要。 Sehingga rohaniwan-rohaniwan pada masa itu ketika mereka melakukan tindakan asketis, mereka melakukannya itu dengan merusak tubuh mereka, dengan berpuasa yang sangat ekstrim yang merusakkan tubuh mereka. 因此呢，当时有很多一个传教士们呢，他们就毁坏了自己的身体，因为他们呢都是过着这个属灵的生活，来败坏自己的身体。 Tetapi yang lain ketika menganggap bahwa tubuh itu tidak penting, maka mereka melakukan itu dengan tindakan-tindakan amoral, memuaskan hawa nafsu mereka, melakukan tindakan percabulan dan sebagainya karena mereka menganggap tidak penting tubuh itu. 有一部分人呢，因为认为他们的身体不重要，因此呢，他们就放肆过着这个随心所欲然后欲望，而且他们毁坏了他们的身体，而且过着不道德的生活。 Tetapi di sinilah Rasul Paulus dan kekristenan menekankan bahwa manusia itu punya keutuhan sebagai manusia. 那因此呢，保罗就在这里强调呢，说这个人的身体呢是一个完整的身体。 Kita adalah tubuh yang menjiwa dan kita adalah jiwa yang menubuh, saudara. 那我们是有灵的这个身体，而且身体里面有灵魂的。
Tidak ada pemisahan, tidak ada dualisme dalam spiritualitas Kristen antara tubuh dan jiwa. 因此呢，在这个基督教里没有所谓说的二元论。 Jiwa tidak lebih utama daripada tubuh dan keduanya menjadi satu seharusnya. 那灵性呢，不比这个身体更重要，因此呢，这个灵性跟身体呢是合而为一的。 Dan itu dibuktikan bagaimana Allah mau berinkarnasi menjadi manusia dalam bentuk tubuh dan daging, saudara. 这就是在这个道成肉身呢，就是主耶稣降生在世的时候呢，应验了。 Bahkan lewat kematian dan kemudian kebangkitan Yesus Kristus, Yesus bangkit dengan tubuh kebangkitan. 那我们看到主耶稣死后呢，他复活，他是有复活的身体。 Yesus tidak bangkit dengan roh yang melayang-layang, tapi dia bangkit dengan tubuh, saudara. 他复活的时候呢，并不是这个飘飘然的灵魂，而是他是一个复活的身体。 Sehingga ini menjadi satu bukti bagaimana kemudian kekristenan atau Allah itu memberi ruang bagi tubuh fisik kita itu sebagai sesuatu yang penting dan patut kita hargai. 因此呢，我们看在这里呢，神呢就给我们意识到，我们的身体呢是一个完整的身体，而且在我们的生活当中呢是非常重要的。 Dan bahkan Rasul Paulus menegaskan berkali-kali dalam bagian lain, misalnya dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, saudara. 那我们看呢，在这一个使徒保罗呢，他在这个哥林多前书经常强调，就是在这个哥林多前书第6章。 Rasul Paulus katakan bahwa tubuh itu bukan dipakai untuk percabulan. 那他强调说呢，身体不是用来行淫的。 Ketika orang-orang masyarakat sekitar menganggap bahwa tubuh nggak penting, percabulan suatu hal yang biasa, tapi kemudian dia katakan dengan tegas, tubuh tidak untuk percabulan. 那当时的时候呢，有很多人认为那个身体是不重要，因此他们就来行淫乱。使徒保罗就强调说，不是用来行淫乱的。 Dia katakan tubuh kita adalah anggota Kristus. 他也强调说，我们的这个身体呢是基督的肢体， Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. 也是圣灵的殿。 Dan kemudian di ayat ke-20 dia menyimpulkan bahwa karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. 因此呢，在第20节他做了一个总结，所以要在你们的身子上荣耀神。 Bukan hanya di Korintus, tapi kepada Jemaat di Roma, Rasul Paulus juga katakan dalam Roma 12 ayat yang pertama. 不但对这个哥林多这个会友们，他也在这个罗马的会友当中强调，在这个罗马书第12章第1节。 Jelas Rasul Paulus katakan bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 他对这个罗马教会的这个教徒们说：“所以弟兄们，为神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。” Justru di sini kita diingatkan bahwa ibadah yang benar itu adalah ibadah yang melibatkan tubuh kita, saudara. 那我们就可以了解呢，当我们敬拜的时候呢，我们就要以我们的身体来参与。 Karena itu apapun yang kita lakukan dengan tubuh ini, maka lakukan itu sebagai sesuatu hal yang kemudian bernilai rohani dan yang memuliakan Tuhan. 那因此呢，当我们的身体做某种这个动作的时候呢，我们必须要有带着灵性，而且是荣耀神的这个作为。 Saudara, kehidupan kita tuh sehari-hari dalam dunia itu menjadi sebuah latihan kita sebenarnya, saudara. 其实呢，在我们的生活当中呢，就是给我们的一个操练。 Supaya nanti kita tuh siap di dalam kekekalan menjalani kehidupan dengan tubuh kebangkitan. 那使我们呢可以预备好，让我们在复活的时候呢，我们有一个不朽坏的这个身体。 Karena itu karena Allah menghargai tubuh kita. Bahkan nanti ketika kita bangkit, kita juga bangkit dalam sebuah tubuh dengan tidak roh yang melayang-layang. 那因为神呢是尊重我们，当我们复活的时候呢，我们不是一个漂浮做这个灵魂。 Maka disinilah respon kita yang penting adalah hargai tubuh kita. Karena Tuhan menghargai tubuh kita.
因此呢，我们必须要尊重我们的身体，因为神也尊重我们的身体。 Maka ketika kita menjaga kebersihan tubuh kita, menjaga kesehatan tubuh kita, itu semata-mata bukan tujuannya supaya kita itu sejahtera dalam dunia ini saja, saudara. 那其实呢，我们过着圣洁，而且我们照顾我们身体的健康，并不是说我们要在这个世界上呢过着这一个非常喜乐的生活。 Tetapi tujuan yang paling utama adalah bagaimana kita bisa melihat lewat tubuh kita, kita bisa berdampak secara rohani dan memuliakan Tuhan. 最主要的是呢，知道怎么借助我们的身体的过活的时候呢，我们可以荣耀神。 Sebaliknya ada begitu banyak orang-orang yang kemudian mereka merusak tubuhnya, mempelakkan tubuh dengan sembarangan, saudara. 那相反的，有很多人呢，他们不注重身体，而且就把他们的身体已经败坏了。 Maka sebenarnya mereka itu sadar atau tidak sadar, mereka sedang merendahkan Tuhan yang menghargai tubuh. 其实呢，他们呢，在这样的动作呢，他们其实是贬低了神。 Karena itu hargai tubuh setiap kita dan jadikan tubuh kita itu yang fisik ini bernilai rohani. 因此呢，我们要尊重我们的这一个身体，而且我们的身体呢，是一个属灵的身体。 Saudara, yang kedua adalah respon kita adalah milikilah perspektif dan pengharapan akan kekekalan bersama Allah. 那第二个这个层面呢，就是说拥有与神同在的永恒视角和盼望。 Saudara, tadi di ayat 35 Rasul Paulus itu memunculkan isu dengan pertanyaan bagaimana seseorang yang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali. 那在这个15章35节中呢，使徒保罗提出了这个问题：使人怎么样复活？带着什么身体复活呢？ Sebab pertanyaan ini adalah pertanyaan bagaimana Rasul Paulus menyuarakan juga kebingungan jemaat, saudara. 那其实说呢，使徒保罗这个问题呢，就代表了这个所有基督教徒的这个心声。 Dan itu mungkin juga menjadi kebingungan setiap orang Kristen di sepanjang zaman, termasuk juga pembahasan para teolog-teolog tentang hal ini. 也对我们这个所有的基督徒呢，对这种的这个了解呢，感到困惑。 Karena tidak ada yang bisa memastikan tubuh kebangkitan yang seperti apa nantinya kita itu. 有很多人都不了解呢，以后我们的复活的时候呢，的身体是怎么样的？ Misalnya kalau kita dalam dunia kita dalam kondisi buta misalnya, apakah nanti dalam tubuh kebangkitan kita bisa melihat kembali? 那就是说，比方说，举个例子，我们活着的时候呢，是一个盲人，是否当我们复活的时候呢，可以看得见？ Atau ketika kita dalam dunia, kita dalam kondisi kita tidak punya tangan atau tidak punya kaki, apakah nanti tubuh kita akan jadi sempurna di sana? 那比方说，我们在这个世的时候呢，是这个残疾人。 当我们复活的时候呢，是否呢，我们有一个完整的这个体？ Bagaimana kalau janin yang meninggal, kemudian apakah nanti dalam kekekalan akan bentuknya seperti janin juga, atau seperti anak, atau orang dewasa? Seperti bagaimana tubuhnya nanti? 那比方说，那个在这个胎里死掉那个胎儿，复活的时候呢，是否他还是一个胎儿，或者是一个小孩子？ 而且是一个成年人，而且是怎么样的这个身体呢？ Meskipun banyak misteri di dalamnya, saudara, tetapi Rasul Paulus memberikan beberapa petunjuk akan tubuh kebangkitan itu. 那虽然有很多的秘密，但是使徒保罗很明显的指出了，当我们复活的时候呢，是怎么样的情形？是 Maka Rasul Paulus katakan bahwa tubuh kebangkitan itu adalah tubuh sorgawi yang lebih mulia dibanding tubuh duniawi. 使徒保罗说呢，复活的身体被称为天上的身体，比世上的身体更荣耀。 Tubuh kebangkitan itu adalah tubuh yang tidak bisa binasa. 他也说，复活的身体是不朽坏的身体。 Tubuh kebangkitan adalah tubuh rohania yang berbeda dengan tubuh alamiah. 复活的身体是属灵的身体，与世上的自然身体不同。 Dan kemudian menariknya Rasul Paulus kemudian memberikan dalam sebuah ilustrasi tentang biji gandum, saudara. 那然后他举了一个例子，就像一个这个粽子。
Biji gandum itu berupa biji dan kemudian ketika ditanam di dalam tanah, maka biji itu akan mati di dalam tanah. 那我们看了这个麦哈，那个种子，当它被埋在地上的时候呢，它会死掉。 Tetapi kemudian muncul sebuah tanaman bentuk yang baru, yang berbeda dari sebuah biji. 那随后呢，它就会冒出来，成为一个植物。这个植物呢，以后也会长这个麦子。 Maka perubahan inilah kemudian menjadi gambaran perubahan tubuh kita. Dari tubuh alamiah kita dalam dunia ini kemudian kita menerima tubuh kebangkitan yang penuh dengan kemuliaan itu. 那这个写照呢，大概就形容呢，当我们死去的时候呢，我们的身体复活的身体是怎么样的？ Maka ilustrasi dari Rasul Paulus ini mengingatkan kita tentang jati diri kita sebenarnya tidak ditentukan dengan kondisi fisik biologis kita, saudara. 那这里就强调了呢，我们的身份呢，并不以我们的这个身体的状况来而定的。 Karena keadaan kondisi biologis kita akan terus berubah dari tahun ke tahun. 因为我们的身体状况呢，逐年的改变， Maka kita akan bingung siapa kita. Kita bayi, kita waktu remaja, kita waktu dewasa, kita waktu usia tua yang sudah keribut. Siapa kita? Bentuk yang mana kita? Kita jadi bingung kalau kita hanya memperhatikan dari bentuk biologisnya saja. 如果我们只着重在这个身体的形状呢，我们就不晓得以后呢，在重生的时候呢，我们是否是一个婴孩，是一个这个少年，是成年人，而且是这个老年人的状况。 Maka di sini kita bisa melihat bahwa jati diri kita itu tidak ditentukan dari bentuk fisiknya, saudara. 因此呢，我们以后的身份呢，不以我们这个身体的状况而定。 Jadi tubuh kebangkitan seperti apakah kita nanti, saudara? Maka yang pasti adalah secara jati diri kita tetap orang yang sama. 那么我们复活以后的这身体是怎么样的呢？有一个可以确定的，就是我们跟以前的身体是一样的。 Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa kita pasti akan memiliki satu tubuh kebangkitan yang sempurna, lebih mulia ketimbang kondisi fisik kita di dalam dunia saat ini. 那神告诉我们说呢，我们复活的时候呢，我们有这个身体是完美的身体，比活在世上的身体呢更完美。 Dan satu lagi yang dikatakan Rasul Paulus adalah bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam tubuh kebangkitan itu. 而且呢，使徒保罗也强调了，肉体跟这个血呢，在我们复活当中的时候呢是没有份的。 Maka kita ingatkan bahwa tubuh kebangkitan itu akan tidak memiliki jaringan-jaringan organ tubuh, aliran urat nadi, darah, termasuk juga fungsi reproduksi. 那因此呢，我们复活的身体呢，就没有这个所谓的，就是说内脏，没有这个血管，而且呢，也不能够在这个生殖了。 Maka itu mengingatkan satu jawaban dari Tuhan Yesus ketika orang Saduki bertanya tentang bagaimana dengan kebangkitan nanti. Dan Tuhan katakan bahwa ketika orang dibangkitkan mereka tidak kawin dan dikawinkan. 还记得就是主耶稣向他们这个犹太人说的时候呢，撒都该人说的时候呢，复活的身体是怎么样的？主耶稣就告诉他们说呢，当你们复活的时候呢，你们就不会再结婚。 Dan kita juga diingatkan bahwa di dalam kekekalan tidak ada ratap tangis dan air mata, saudara. 而且呢，在这个复活的时候呢，我们活在一个地方呢是没有掉眼泪的。 Karena memang tidak ada organ-organ atau jaringan yang menyebabkan kita bisa kemudian mengeluarkan air mata. 因 Tidak 为 ada. 在我们的复活的身体里面呢，没有这种内脏呢可以产生这个泪水了。 Dan juga mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah keterbatasan kita secara biologis dalam dunia ini, tetapi kita bisa tahu bahwa nanti kita akan sempurna di dalam kekekalan itu. 那我们就知道，我们活在世上的时候呢，我们身体呢肉体是有限的，但是当我们复活的时候呢，活在这个天上的时候呢，是完美而无限的。 Tentu saja ini menjadi sebuah pengharapan atas kekekalan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita orang-orang yang lemah di dunia ini. 那这就是神对我们活在世上软弱的人的一个非常好的应许。
Kita mungkin lemah dalam dunia ini, kita sakit-sakitan, kita penuh dengan masalah dalam kehidupan. 在世上呢，我们软弱，我们经常会生病，而且我们经常呢有很多问题。 Tetapi dengan tubuh kebangkitan itu, percayalah bahwa itulah kesempurnaan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. 因此呢，我们必须要相信，当我们复活的时候呢，神呢就应许我们有一个完美的一个身体。 Maka disitulah respon kita, bagaimana kita bisa melihat dalam perspektif yang benar tentang kebangkitan tubuh itu dan memiliki pengharapan di dalam kekekalan bersama Allah. 因此呢，我们对这个复活的身体必须有这一个正确的一个视角，我们以后如何跟这个神在一起？ Karena segala penderitaan kita dalam dunia ini tidak akan sebanding dengan kebahagiaan yang kekal, yang sempurna yang kita dapatkan bersama dengan Allah. 因为我们活在世上所遭受的一切困苦呢，不能与我们在天国所经历的欢乐的这个时间来相比。 Saudara, khotbah ini saya ingin tutup dengan satu kisah dari seorang yang sangat terkenal bernama Fanny Joy Crosby yang menciptakan begitu banyak lagu-lagu Kristen, saudara. 今天呢，我要结束我的这个讲道，以一个非常出名的这个作曲家。 Fanny Crosby itu sudah buta sejak usia 6 minggu kelahirannya, saudara. 那这个作曲家的名字呢，叫做范尼克罗斯比。 Tapi meskipun demikian dia tidak pernah menyalahkan Tuhan atas kondisi yang buta ini. 他只有3周呢，就是3个礼拜啊，还没有到一个月哈，他的眼睛就盲了。但是他从来没有埋怨神。 Saudara, suatu hari seorang pendeta berkata kepada Fanny, dia katakan, aduh sayang sekali ya kamu ini ya. Kamu itu dilahirkan buta, ya tidak memiliki penglihatan, padahal Tuhan itu memberikan kamu banyak karunia-karunia dalam hidupmu. 那一位牧师有一天就对这一个克罗斯比说：“哎，你有很多的这个神赐给你很多的恩赐，而且你做了很多的祭，有8000首啊，但是可惜你看不见。” Tetapi kemudian Fanny menjawab, tahukah Pak Pendeta, kalau seandainya pada saat lahir saya bisa mengajukan permohonan. 那这个范尼怎么回答呢？他说：“你知道吗？如果我出生时呢可以许愿，我会希望自己生来就是盲人。 Saya akan meminta tetap dilahirkan buta. 我会希望我生出来就是一个盲人。” Dan hamba Tuhan itu terkejut, dia bertanya, mengapa? 这个神父呢就受了一惊，他就问为什么？ Kemudian Fanny melanjutkan, karena bila saya naik ke surga nanti, wajah pertama yang akan saya lihat adalah wajah Sang Juru Selamat. 范尼怎么回答呢？他说：“因为当我上天堂时，我第一眼看到的人就是救世主的脸。” Saudara, Fanny melihat kehidupan itu dalam perspektif kekekalan itu, saudara. 那我们看到了这一个范尼呢，对这一个永生呢，他的视角是如何的？ Itulah mengapa dia memiliki pengharapan di dalam Allah di tengah-tengah keterbatasan fisiknya. 因此呢，在他这个有限的这个肢体里面，他对神呢有这个盼望。 Apa yang menjadi keterbatasan fisiknya dan dunia itu menjadi sesuatu hal yang sementara. Tapi ketika dia berjumpa muka dengan muka, dia meyakini dengan iman bahwa dia akan disempurnakan oleh Allah. 他知道他有缺陷的身体，那个是暂时的。当他遇见神的时候呢，神就将他的肢体变成一个完美的这个身体。 Dia tidak akan lagi bergumul dengan kelemahan di dalam kekekalan itu. 他不在这一个困苦里面挣扎。 Saudara, minggu lalu kita sudah merayakan Paskah, kebangkitan Yesus Kristus. 那上周呢，我们也庆祝了这个复活节，就是主耶稣基督的复活。 Kita tahu bahwa kematian Yesus itu mengalahkan maut dan kemudian kebangkitannya meneguhkan janji bahwa dia adalah Allah yang menang. 我们知道呢，他的死呢，然后他就复活，已经战胜了死亡，而且他也给我们的应许呢，他是神的。 Maka kita terus diingatkan bahwa Allah tidak pernah gagal dan tidak pernah salah dengan setiap rancangan rencananya. 因此呢，我们必须确信
神的计划呢是从来不会失败，而且它必须完成的。 Biarlah itu menjadi iman kita bahwa kelak kita pun ketika kita meninggal dan binasa dalam dunia ini, tetapi kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan bersama-sama dengan Allah. 那因此我们要相信，我们在世上的这个身体呢，死了之后呢就会朽坏。 但是在这个神的应许之下呢，我们在天堂的时候呢，会过着一个复活荣耀神的尸体。 Karena itu hargai tubuh kita selama ada dalam dunia ini. 因此呢，我们还在世上的时候呢，我们要看重我们的身体， Jadikan untuk kemuliaan Allah 那成为神的荣耀。 dan berpengharapanlah di dalam Allah, di dalam kekekalan itu. 我们必须在神里面有盼望。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. 感谢主，你赐给我们的这一个福音。 Meteraikan dalam hati setiap kami apa yang menjadi janji firman-Mu bagi kami. 求主你烙印在我们每一个人的心里，这就是你对我们每一个人的应许。 Dan ajarkan kami untuk kami benar-benar menghargai tubuh ini sebagaimana Engkau menghargainya. 让我们可以真正的尊重我们的身体，就好像你尊重我们一样。 Dan menjalani kehidupan dengan perspektif kekekalan, dengan penuh pengharapan akan ada bersama dengan Bapa pada akhirnya. 而且呢，我们要意识到，就是说，最终呢，我们将得到一个永恒不朽坏的身体，与你活在一起。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Tuhan berkati setiap kita. 愿神祝福大家。